Okey, dalam satu kenyataan yang dikeluarkan di media sosial, Datuk, saya nak baca sikit, Datuk. Ini dilema yang dialami oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang. Tunduk akur menerima tuntutan dan desakan PH, Barisan Nasional dan Pejuang akan menampakkan kelemahan Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin. Jika Tan Sri Muhyiddin berkeras enggan meminda belanjawan yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan itu, maka besar kemungkinan proses pengundian belah bagi akan berlaku di Dewan Rakyat. Dan ada kemungkinan rang undang-undang belanjawan 2021 itu tidak dapat diluluskan oleh Dewan Rakyat. Saya nak tanya dengan Datuk sendiri, apa sebenarnya yang menjadi intipati oleh golongan ini? Golongannya maksud saya adalah Datuk Seri Najib Razak, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mereka katakan bahawa suara mereka tidak didengar. Apa sebenarnya kenyataan yang mereka inginkan? Adakah yang dinyatakan oleh Najib Razak mengenai KWSP ataupun apa, Datuk? Dia masalahnya jelas. Dari segi UMNO punya pendirian dengan apa yang diucapkan oleh Presiden Parti, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amiri, bahawa UMNO hanya menuntut dua perkara ini. Okay. Satu, dilanjutkan moratorium. Dan kedua, beri RM10,000 pemegang akaun EPF. Sebab masalah dia memang ada peruntukan yang kerajaan keluarkan untuk nak bantu rakyat. Seperti mana saya kata tadi, dia hanya sekadar gula-gula. Yang manisnya sekejap, tapi pahitnya berzaman. Dirasai. Dari itu, nampaknya kerajaan, khasnya Perdana Menteri, agak berkeras. Agak berkeras yang mana tidak mahu menyambung moratorium ini yang bagi beban kepada rakyat. Kerana you bagi rakyat peruntukan ini 3,000 ke 2,000 ke 1,000 ke dan sebagainya, bukan melepaskan beban mereka. Mereka masih lagi menghadapi beban yang parah. Beban yang parah itu ialah menanggung hutang. Hutang kereta, hutang rumah, hutang pinjaman perniagaan. Dan begitu juga kepada rakyat yang telah dibuang kerja, yang tak ada pekerjaan, tertanggung juga hutang. Jadi keseluruhannya sekarang ni, secara personalnya, rakyat mahu menikmati pertolongan kerajaan. Tapi bukan bentuk tunai tadi yang diwawakan sebagai itu sokongan kepada kesusahan rakyat. Okey, Datuk. Sebelum berehat tadi, Datuk, saya ada tanyakan Datuk sedikit teaser mengenai apa yang disebut oleh bekas Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Dua perkara yang beliau nyatakan sebelum ini, Datuk. Satu, moratorium, dan satu lagi mengenai pengeluaran akaun satu untuk KWSP. Boleh dikira apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Najib, pertama, sudah diluluskan apa yang dia suarakan. Yang kedua, mengenai moratorium, masih lagi belum diluluskan. Dan juga apa pandangan Datuk sendiri? Adakah menteri-menteri kabinet sekarang, lebih-lebih lagi pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, lebih mementingkan apa yang disuarakan oleh Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak berbanding ahli politik yang lain? Pandangan Datuk sendiri. Kita semua tahu pada awalnya Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menolak cadangan ini. Dia menolak kerana datangnya pada mulut bekas Perdana Menteri. Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Apa yang saya nak katakan, kalau saya Perdana Menteri bernama Tan Sri Muhyiddin Yassin, hari ini saya dah pecat dah pengurus besar ke CEO EPF itu. Kerana apa? Kerana berdolak dalik, menimbulkan masalah, menjadikan tidak ada ketenteraman dalam situasi yang rumit sekarang. Betul. Dah berapa hari dulu dia kata kalau nak bagi 10,000 kena tukar akta. Betul. Ini satu kenyataan, kena ubah akta. Maknanya Parlimen kena bermusyawarat, kena bawa balik ke Parlimen untuk pindah akta nak bagi 10,000 ni. Tetapi hari ini dah keluar satu kenyataan yang agak kita semua merasakan sebagai macam ya ke tidak ni. Kan? Iaitu itulah yang kita minta. Maknanya boleh, tapi ada syaratnya, ada sistemnya. Yang banyak duit banyak ni boleh keluar 10,000, yang banyak ni duit dia boleh keluar setakat 9,000 dan sebagainya. Kenapa benda ini dijadikan polemik berhari-hari? Wahal sebenarnya CEO EPF dengan penasihat undang-undang dia, dengan board director dia, tentulah memanggil cari mekanisme macam mana nak menolong rakyat. Tetapi mereka ini main politik.
EPF itu sendiri menjadi alat politik. Dikudakan oleh politik. Kalau dia dikudakan oleh kerajaan, saya rasa bukan itu cara dia. Tapi dia dikudakan oleh kepentingan politik itu. Dari itu pada saya, pertama kita kena ingat. Bajet kali ini agak menarik ni hari ini. Iaitu pertama, Menteri Kewangan sekarang seorang banker. Ada 5 orang di luar tu, dalam parlimen tu, maknanya bukan kerajaan, seorang bekas Menteri Kewangan. 2 Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir, Najib Razak, kemudian Tengku Razali, lepas tu Lim Guan Eng, dan juga bekas Timbalan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. 5 orang yang pernah merangka belanjawan negara ini. Pakar ekonomi sebenarnya. Dia dah tahu dah susun atur kamu buat itu. Sama itu, adakah idea pegawai-pegawai kerajaan, idea-idea yang kamu kata berjumpa ratus orang, berunding nak buat bajet ni, ataupun idea kamu. Dia orang tahu. Jadi, tentulah patutnya Menteri Kewangan yang ada sekarang dan kerajaan yang ada sekarang, khasnya Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, dengar pandangan 5 orang ni. Walaupun Lim Guan Eng itu pembangkang, Anwar Ibrahim itu pembangkang, dengar pandangan mereka. Supaya kita dapat merumuskan satu yang terbaik untuk negara kita, untuk rakyat kita. Tetapi Muhyiddin konsisten dengan ego, angkuh dia, dan tidak mau bertolak ansur. Akhirnya apabila dia tahu bahawa 6 orang saja ahli parlimen UMNO ini bermasalah sekarang. Ini satu perkara pelik dalam mana dunia ni. 6 orang ahli parlimen, Najib Razak, Zahir Hamidi, Aziz Rahim, Tengku Adnan, Bung Mokhtar, semua ni dicah di mahkamah. Tapi dia berada dalam kerajaan itu. Kan? Jadi masalahnya sekarang, kalaulah mereka 6 orang ni tak datang, adakah itu menunjukkan bahawa UMNO ini ingkar perintah, tidak mahu menyokong rakyat? Masalahnya mereka ada peribadi. Itu hak mereka untuk, kalau 6 orang tadi itu tidak mahu hadir ke mahkamah, ke Dewan Rakyat, kerana mereka juga menghadapi perbicaraan. Jadi kalau kita tengok sekarang 112, kalau 6 tak datang, 106 kerajaan dapat undi. Dan jika pengkhianat pembangkang ini, sama ada Tun Dr. Mahathir pada Pejuang 5 undi, dan Syafiq Abdal yang punya 9 ahli parlimen warisan ini tidak menyokong, bajet ni mesti tersungkur. Tetapi kita tahu bahawa pengkhianat pembangkang, saya kata pengkhianat pembangkang bukan personal, seperti Syafiq Abdal dan Tun Dr. Mahathir dengan 5 kursi pejuang dia itu, sebenarnya mereka ini main politik. Jadi saya mengharapkan Syafiq Abdal dan juga apa dipanggil Tun Dr. Mahathir menyokong bajet ini, supaya temberang mereka akan terburai. Kalau tak, kita tak tahu. Sebab selama ini kita tahu bahawa Tun Dr. Mahathir ini main wayang dengan Tan Sri Lanka.